Sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, di negeri Kedah, pihak berkuasa agama dan keselamatan telah mengenal pasti beberapa ajaran sesat yang masih aktif dan memberi ancaman kepada akidah umat Islam. Antaranya ialah ajaran Syiah, ajaran Azhar Wahab atau Raja Sakti, ajaran Suhaini Sihaq, Millah Abraham, ajaran The Ahmad Religion of Peace and Light, Taropal, perjalanan mimpi yang terakhir, dan GISBH. Ajaran-ajaran ini ada yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Saya merasa hairan dengan khutbah Jumaat seluruh negeri Kedah bertarikh 21 November tahun ini, tahun 2025. Khususnya pada bahagian yang menyenaraikan beberapa kumpulan sebagai ajaran sesat dan ancaman kepada akidah umat Islam. Antaranya, khutbah itu memasukkan mazhab Syiah sebagai ajaran sesat. Pengkategorian Syiah sebagai ajaran sesat adalah bertentangan dengan Piagam Amman tahun 2004, sebuah deklarasi antarabangsa yang diiktiraf dunia Islam. Deklarasi yang dihadiri oleh para ulama, cendekiawan dan pemimpin politik Muslim dari seluruh dunia yang berkumpul di ibu kota Amman, Jordan. Saudara-saudari sekalian, teks khutbah negeri Kedah ini bertentangan dengan piagam yang dipersetujui negara Malaysia di Amman, Jordan. Perdana Menteri ketika itu, Tun Haji Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, menandatangani deklarasi yang mengiktiraf 8 mazhab Islam termasuklah Syiah. Ini membuktikan bahawa Syiah bukan ajaran luar daripada Islam, tetapi sebahagian daripada mazhab yang sah. Antara yang turut menandatangani piagam ini ialah Encik Khairi Jamaluddin. Contoh deklarasi aman yang pernah dibuat oleh ramai pemimpin Islam termasuk alim ulama dan sebagainya. I think PMX himself is a signatory to the Aman Declaration, right? To recognize and to celebrate different schools of thoughts, the schools of thought in Islam. Yeah. Risalah Amman ini ditandatangani oleh 552 orang yang boleh disebut sebagai konsensus atau ijma'. Apabila kita menyebut ijma', maka ia adalah salah satu sumber bagi ahli sunnah, iaitu bermula dengan Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan seterusnya ijma'. Kalau tolak ijma' Amman message, maka sila jangan mengaku ahli sunnah. Demikianlah juga suara rasmi ahli sunnah, iaitu Universiti Al-Azhar telah mengiktiraf mazhab Syiah. هل يعتبر الأزهر المذهب الشيعي المذهب الخامس إسلاميا؟ نعم، ده رسميا المذهب الخامس، مفيش مشكلة. نعم، مذهب فقهي جعفري، وأحيانا يفتى به في دوائر الإفتاء في إذا كانت هناك مشكلة يعني أسرية، وخاصة في مسائل الطلاق والزواج، ولا تحل يعني أو الأسرة ستنهار ووجدنا لها حلا أو آخر في المذهب الجعفري أو المذهب الزيدي تستعملون مفيش مشكلة. إحنا ناس منفتحين يعني. Satu keanehan lain dalam khutbah tersebut ialah kegagalan menyenaraikan aliran sesat Wahhabiyah yang telah dikritik oleh para ulama tradisional dikarenakan pemikirannya yang amat bahaya dan mengancam keselamatan negara. Anda boleh rujuk dalam kitab Fitnatul Wahhabiyah karangan Mufti Makkah di zaman Empire Osmaniyah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Tanah Suci, yang mengakui betapa bahayanya ajaran Wahhabi. Penerbit Darussafaqa Istanbul, Turki, tahun 1978. Kata pengarang, هذا حافظ ما كان في قصة الوهابي بغاية الاختصار ولو بسط فيه الكلام في كل قضية لطالة. Kesimpulan dari apa yang terdapat dalam kisah Al-Wahhabi secara ringkas singkat jika dibentang niscaya menjadi panjang.
وكانت فتنتهم من المصائب التي أصيب به أهل الإسلام فإنهم سفكوا كثيرا من الدماء وانتهبوا كثيرا من الأموال وعم ضررهم وتطاير شررهم. Fitnah mereka adalah salah satu musibah yang menimpa umat Islam. Mereka menumpahkan banyak darah dan menyamun banyak harta. Kerugian yang mereka lakukan dan kejahatan mereka yang menyebar. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah. Wa katsirun min ahadisin Nabi sallallahu alaihi wa alihi fiha at-tasrih bi hadhihi al-fitnah. Banyak hadis telah menyatakan fitnah ini kaqaulihi sallallahu alaihi wa alihi, sebagaimana sabda baginda, yakhruju unasun min qibalil masyriq yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamluquna minad din kama yamluqus sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari arah timur orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak menembusi leher mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus buruan. Wa hadzal haditsu jaa'a bi riwayatin katsiratin ba'daha fi sahih al-Bukhari wa ba'daha fi ghairihi. La hajata lana ila italati bi naqli tilka. Hadis ini datang dengan banyak riwayat, di antaranya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan di antaranya dalam kitab lain. Tidak perlu lagi kita perpanjangkan dengan menukilnya. Justru itu, saudara-saudari sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, penghapusan nama Wahabiyah daripada senarai ancaman akidah adalah suatu yang tak dapat diterima dari sudut ilmiah. Ia bukan sekadar kealpaan, tapi satu kelonggaran yang mencetuskan tanda tanya serius rekod sejarah, dokumen ulama mu'tabar serta kesaksian ilmuwan di Hijaz sendiri sudah cukup untuk menempatkan Wahabiyah sebagai antara aliran paling merosakkan kesatuan umat. Pemikiran mereka telah digambar oleh ulama sebagai ideologi ekstrim, suatu bom jangka yang menunggu masa untuk meletus dan mengundang kekacauan sosial apabila dipicu. Lebih mengecewakan lagi, sehingga hari ini tidak ada satu pun mimbar masjid di negeri Kedah yang berani menegur secara terbuka fahaman Wahabiyah, walaupun para ulama besar seperti Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah telah menjelaskan secara terperinci kesesatan dan bahaya aliran ini. Keengganan mimbar-mimbar masjid untuk menyentuh isu ini menimbulkan persoalan. Apakah keberanian hanya muncul apabila menuduh mazhab lain, tetapi hilang apabila berhadapan dengan aliran yang benar-benar kritikal dan mengancam keselamatan agama serta negara? Ini menimbulkan persoalan, mengapa aliran tersebut dikecualikan daripada amaran rasmi, sedangkan rekod jinayah, sejarah serta literatur ilmiah mengenainya sangat luas dan jelas. Saya menunggu-nunggu kabar kalau mana-mana mimbar masjid di negeri Kedah berani menyebut kesesatan Wahabi. Setakat pengetahuan saya, hingga kini mimbar-mimbar masjid tidak berani menyentuh Wahabi. Jadi kesimpulannya, mengkategorikan Syiah sebagai ajaran sesat adalah bertentangan dengan ijma' dan bid'ah dalalah. Oleh itu, demi menjaga integriti ilmiah, kesatuan umat dan kredibiliti institusi agama, penilaian terhadap mazhab-mazhab Islam hendaklah dibuat berasaskan fakta sejarah, konsensus ulama antarabangsa dan bukan sekadar retorik sektarianisme. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.